Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam talaki, walaupun pada jangkaannya kita adakan pada Sabtu dengan Ahad tetapi pada Sabtu nanti kita akan bertemu daripada pagi sampai ke petang ya, bagi mereka yang mengikuti bengkel teknikal Berkutat daripada pagi. Lepas tu pada pukul 3 hingga 4.30 kita akan adakan pula dengan bengkel muamalat. Jadi saya rasakan macam tak larat macam semput-semput je kalau malam tu rasa macam tak boleh nak buat lah kot. Jadi saya tu sebab saya minta pada malam ini insya-Allah kita cuba awalkan lah. Kita cuba mulakan awal untuk kita gantikan pada Sabtu dengan Ahad nanti insya-Allah. Okey. Saya ni kan tadi ada orang tanya dalam ada nampak tak dalam grup Q&A. Saya rasa insya-Allah lah semuanya ada, mungkin ada yang tahu ataupun ada yang mungkin kata ada apa sebenarnya apa masalah ni sebenarnya. Jadi insya-Allah pada malam ini saya cubalah sedikit banyak menjawab persoalan yang ada di dalam soalan ini. Saya nak tanya ni daripada buku mana sekejap. Arba'iyah. Ustaz Arba'iyah ada kat sini Ustaz Arba'iyah. Saya nak tahu juga ni daripada mana buku ni. Kalau ada sesiapa yang tahu, ada tak? Sebab pertama, seperti mana yang saya maklum di dalam WhatsApp tu, ada 2-3 perkara yang saya memang tak setuju dan boleh menyebabkan kepada, dan sentiasa saya cakap benda ini kita tak ada dalam agama. Dalam agama kita ni benda-benda ni tak ada dah. Tak ada dah. Pertamanya ialah pada perkataan mencipta. Okay, sekejap saya ni. Kataan mencipta. Perkataan mencipta ni kita tak ada dalam agama. Kalau taksonomi belum, kalau yang revise dia buat ada. Tapi pada kadar ikut belum yang asal, dia memang tak ada pun yang mencipta ni. Dan dia sampai pada menilai. Jadi perkara inilah saya selalu cakap. Sebab apa? Sebab takut nanti bila kita tiba-tiba kita tulis ada yang mencipta. Jadi orang tanya, dalam agama ni ada mencipta. Patutlah dalam Islam ni banyak benda bid'ah. Patutlah Islam ni banyak benda-benda yang bid'ah, benda-benda yang mana direka-reka. Sebab kita sendiri yang mereka benda ni. Sebab itulah saya kata, ada beberapa perkara yang mana memang saya pun kata ada benda yang kita perlu tegas. Perlu tegas. Walaupun kata ustaz ni tegas sangat ustaz. Kalau tak tegas benda ni benda agama, asas kepada agama. Bid'ah ialah lawannya adalah sunnah. Jadi benda-benda yang sunnah, kalau ianya berlawan dengan sunnah, maka ia dipanggil sebagai bid'ah. Sebab itulah jadi saya kata, tak bolehlah ada benda ni. Tak boleh. Saya tak boleh kata, sebab saya nak menjaga hati penulis buku ni, saya kata, tak apa. Kesilapan ini. Jangan. Nanti siapa nak jawab nanti? Nanti budak kita pegang benda ni. Budak kita akan pegang benda ni sampai ke bila-bila. Siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Macam saya cerita sebelum ni. Kisah seorang ustaz yang mana dia mengajar orang tentang mandi junub. Yang diajarnya tak sama dengan apa yang mana di dalam pengajian mazhab Syafi'i.
Ataupun mazhab-mazhab lain pun tak ada. Tiba-tiba dia yang buat. Dia ajar pakcik tu sampai pakcik tu dapat anak. Sampai pakcik tu maksudnya anak pun dah besar. Akhirnya ia memegang perkara yang salah. Jadi sebab itulah kita perlu berhati-hati. Berhati-hati terutamanya dalam menyampaikan ilmu pada pelajar. Yang pertama. Yang kedua, penggunaan buku tersebut. Sebab itu saya kata belum ni, kalau sesiapa yang nak buat buku, boleh saya tolong jadi tukang semak tu boleh. Tukang semak buku. Contoh, Ustaz, saya nak buat modul, Ustaz. Boleh tak Ustaz nak jadi sebagai tukang semak? Boleh. Tak ada masalah. Kita kalau setakat kita, tapi biarlah nak adalah saya dalam sumbangan bawah sikit. Contohnya macam, dan nanti mudahlah SPLG tu kan, kita kongsi-kongsi lah. Tak apa, saja tu saja je. Sebenarnya nak cerita di sini, perlu ada semakan. Kalau saya menulis contohnya buku Rahsia Jutawan Akhirat dengan super talaki tu, yang Ustaz beli tu, saya bawa buku tersebut, walaupun saya dah tahu sekalipun. Buku tersebut saya gunakan di peringkat universiti pun. Saya mengajar buku tu dan dia telah disemak di peringkat universiti. Pun saya masih lagi bawa kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk semakan. Bila dah Jabatan Mufti keluarkan surat, sama ada dia rasa bagus ke tak bagus ke, jadi saya terima surat tersebut, tetapi saya tak masukkanlah di dalam buku. Sebab masalahnya kita penjawat awam ni tak sesuai lah. Kalau buku tersebut digunakan di sekolah-sekolah, jadi ianya boleh kita letakkan surat daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor bagi contoh. Tapi disebabkan oleh tak boleh, ada masalah konflik interest dan lain-lain, maka kita tidak dibenarkan untuk memasukkan surat tersebut. Jadi, kita masih lagi bawa. Mesti ada QC tu mesti ada. Quality control mesti ada. Jadi sebab apa? Sebab takut-takut. Isu pertama yang mencipta ni. Saya tunjuk satu-satu. Apa isu dalam kertas soalan ni? Yang kedua ialah perkataan tidak sah. Bila dinyatakan hukum, dia berkait dengan 7 perkara. Mengikut mazhab Syafi'i ada 7 perkara lah. 7 perkara asas. Pertama ialah wajib, sunat, harus, makruh, haram. Lepas tu tambah dengan sah dan batal. Saya dah maklumkan kepada pihak KPM, kita tak boleh masukkan iaitu sah, tidak sah dan lain-lain. Kalau nak masukkan juga, kena mesti penyataan itu ialah terang. Contohnya batal. Batal hukumnya. Kalau tidak sah, kemungkinan besar tidak sah ni lawan pada sah. Padahal hukumnya ialah mestilah sama ada sah atau batal. Dia ada lawan-lawannya. Haram, wajib. Sunat, makruh. Kalau sah, batal lah. Boleh Ustaz. Boleh tak saya kata saya nak guna juga perkataan tidak sah. Tidak sah ini kalau lah contohnya kita kata contohnya rukun. Rukun haji ialah, syarat wajib haji ialah Islam. Maka tidak sah. Tidak sah perbuatan haji yang dilakukan oleh orang kafir. Tak apa. Sebab kita dah nyatakan bahawasanya ada sah di hadapan. Jadi yang macam ni tidak ada penyataan mana pun. Tiba-tiba tidak sah. Yang ni yang amat saya ragukan. Okey. Macam wajib sah sunat ni, okey, tak ada masalah lah. Benda tu adalah jelas. Okey. Kita pergi lagi. Jangan takut Ustazah. Biasalah benda ni ya. Sebab kita dah biasa dengan benda-benda macam ni. Nanti saya tunjukkan satu soalan yang berkenaan tentang juga dalam grup kita tu ada masalah kita terikut-ikut dengan gaya KBSM. Jual beli tu sah tetapi dilarang. Macam mana tu? Sah, larang. Okey, tak apa, kejap lagi. Okey, imam menyampaikan rukun-rukun khutbah dalam solat Jumaat dalam bahasa Arab. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib lah. Bila dah lama lagi rukun. Lama lagi rukun. Bila rukun maksudnya ialah sama ada wajib, boleh, ataupun
sah. Sebab itulah bila kita ni nak buat soalan, pastikan soalan kita terutamanya dalam bentuk aplikasi ni. Aplikasi saya ini benda ni aplikasi menilai pun boleh lah menilai. Menilai. Kalau kata 2 tu menilai lah. Kalau peringkat kata 4 dengan 5 ni kita lebih pada aplikasi. Jadi pastikan pernyataan hukum yang kita buat itu ialah benar-benar tepat. Kalau rukun, jawapannya sah ataupun batal. Okey? Jadi banyakkan kita benda-benda macam ni. Kalau rukun, sah dengan batal. Sah, batal. Sah, batal. Sebab rukun. Lainlah dari kalau keluar daripada itu. Keluar contohnya kenyataan hukum. Okey, apakah hukum makan di siang hari di bulan Ramadan? Umum. Nanti saya tunjukkan nombor 2. Nombor 2. Khatib Jumaat, solat Jumaat terus berdiri. Wah, saya pun kata, terus berdiri. Terus berdiri ni macam mana? Terus berdiri ni maksudnya ibarat kalau khatib Jumaat tu gerak diri. Begitu. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ittaqullah. Gitu. Tu terus berdiri. Jadi soalan pun memang meragukan. Saya pun kata macam mana soalan ni ada. Soalan ni saya rasa macam, yelah saya faham maksudnya. Maksudnya sekarang ni berdiri, maksud berdiri dan terus dan tidak duduk. Maksudnya tidak duduk di antara dua khutbah. Itu maksudnya. Maksudnya gitu. Maka jawapannya ialah sah. Tapi kalau soalan begini kan, sebab biasanya bila khatib solat Jumaat ni dia nak tanya apa hukum, sunat ke makruh. Jadi itu kenyataan hukum. Sebab tu bila kita bagi saya soalan-soalan begini, baiklah kita letakkan 2 perkara saja, sah ataupun batal. Tenang. Sah, batal, sah, batal, sah, batal. Itu saja. Kalau sah, tidak sah, saya rasa kalau tidak sah ni sebab nanti kita keliru dengan mazhab Hanafi. Sebab tu saya kata kadang-kadang benda yang kita rasa benda tu biasalah kita buat. Tapi sebenarnya dia ada khilaf di kalangan mazhab-mazhab lain. Sebab contoh tak sama juga batal. Jual beli itu batal. Batal, satu lagi fasid. Fasid, batal. Fasid tidak menyebabkan kepada akad itu terpaksa diulangi semula. Jadi banyaklah dia punya yang jadi isu hari ini sebab kita dah banyak campur dengan Hanafi. Bila dah campur dengan Hanafi, yang jadi masalahnya kita lah sebab kita tak belajar pun Hanafi. Kecuali lah ustaz-ustazah dulu masa saya dekat saya di universiti dulu, saya talaki kitab-kitab ulama ni, mazhab Hanafi bagi contoh. Contohnya Matan Qaduri. Jadi kita bolehlah beza antara jual beli yang fasid ataupun batal. Yang batal ataupun fasid. Sebab dua benda tu berbeza. Yang itulah jadi dalam buku teks KBSM sebelum ni. Sebab itulah bila sampai pada KSM ni, kita tak nak dah benda ni berlaku. Sebab apa? Ada orang kata negara kita ni bab mazhab dalam masalah ibadat saja Syafi'i. Dalam muamalat campur-campur. Jadi saya pun rasa bila saya dengar kenyataan begitu, bila saya buat tajuk muamalat dalam buku teks tu, kita rasa macam kita kena perbetulkan semula persepsi begini. Sebab itulah saya dalam spektrum ilmu saya letakkan iaitu riba pada mazhab Syafi'i. Sebab kita nak bayangkan, nak gandingkan supaya orang nampak inilah sebenarnya mazhab Syafi'i. Yang buku ni kita tunjukkan inilah mazhab Syafi'i. Jadi itu yang berbeza sedikit dengan yang lain-lain. Buku teks lain-lain tu beza sikit. Kita banyak guna Syafi'i.
Guru tempat dengan demo bila saya dah masuk dalam penulisan, saya dah banyak dah ubah lah. Saya dah ubah banyak daripada buku teks sebelum-sebelum ni. Okey. Jadi persoalan nombor 2 ni bagi saya lah saya boleh terima. Tetapi seelok-eloknya sah tu bagaimana? Sah. Betul sah. Sah bagaimana? Sah dapat pahala sunat ke? Ataupun sah tapi makruh ke? Yang inilah yang saya duk perjuangkan sekarang ni. Di SKP ni kita kena banyak kepada pembetulan semula. Pembetulan semula terutamanya dalam bab hukum. Okey. Ramzan menunaikan solat Jumaat di rumahnya. Okey? Di rumahnya hukumnya adalah apa dia? Tidak sah. Ini betul lah. Tapi sebenarnya bukan tidak sah, batal. Kalau nak kata tidak sah boleh, tapi dengan syaratnya ialah kita kena nyatakan sebab. Kerana syarat sah Jumaat ialah berlaku di tempat orang berkumpul. Contohnya di masjid. Masjid pula ni ada 3 jenis masjid. Kena faham ya? Bila sebut masjid ni ada 3 jenis. Satu masjid yang bukan untuk solat Jumaat. Yang kedua ada masjid Jumaat. Yang ketiga ada masjid jami'. Beza-beza tu ustaz-ustazah. Bukan satu je masjid ni. Sebab ada orang yang berbuat masjid tapi bukan untuk Jumaat. Sebab apa? Dia nak beriktikaf dalam tu. Dapat pahala banyaklah. Banyaklah pahala dia dapat sebab dia beriktikaf dalam masjid. Tetapi bukan untuk solat Jumaat. Ada masjid qaryah ataupun masjid mukim. Dia bagi masjid Jumaat. Yang ketiga ialah masjid jami' ataupun masjid daerah. Bagi contoh. Itu 3 jenis masjid. Jadi, Ramzan ni menunaikan solat Jumaat di rumahnya, maka hukumnya adalah tidak sah kerana ataupun batal. Batal. Okey? Tetapi ada di mazhab ni pertambahan lah ya. Ada mazhab lain yang mengatakan bahawasanya solat Jumaat boleh dilakukan di rumah sendiri. Tapi pandangan itu adalah pandangan yang terlalu lemah. Terlalu lemah. Tak ada orang guna pun. Tiba-tiba dia seorang je guna Jumaat tu di rumah dia. Okey. Ustaz? Ya saya. Boleh nak tanya? Boleh. Berkaitan dengan hukum sah dan batal. Bukankah kalau batal ni adalah sesuatu hukum yang pada peringkat asalnya dia itu macam contohnya solat. Dia memang tengah dia dah solat, perikirnya solat dia itu akan jadi sah, tiba-tiba dia terkentut. Maka pada ketika itu dia jadi batal. Tapi kalau macam solat Jumaat ni di rumah ni, pada peringkat awal lagi dah dia memang pada dasarnya lah ya kan, dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk solat Jumaat tu. Jadi dia memang bukannya tengah dia solat tu dia terbatal ke Jumaatnya. Tapi memang dia dah memang pada peringkat asas. Jadi kalau tidak sah tu jawapan yang tepat ke macam mana? Sebab banyak, kalau macam saya waktu KBSM dululah. Contohnya kalau saya buat hukum perkahwinan. Selalu keluar dalam soalan-soalan dulu kan. Encik Ahmad berkahwin dengan isteri orang. Tidak sah kerana syarat sah isteri bukan isteri orang. Kalau macam tu memang jelas kan. Sebab tu saya kata boleh guna tidak sah tetapi mestilah berdasarkan syarat sahnya. Kalau sekadar hukum di pertengahan jalan, jadi kita kena katakan sama ada batal ataupun sah. Sebab dia sah batal ni sebenarnya kajian dalam ilmu usul fiqh. Jadi dalam ilmu usul fiqh ni ialah sama ada sah ataupun batal. Dia lawan pada sah tu ialah batal. Dia bukannya sah, lawannya tidak sah. Tidak. Jadi sebab itulah saya sekarang ni sedang kalau nak kata tidak sah, mesti kita kata kerana apa. Nampak tak? Barulah dia punya tidak sah tu sebab dalam kitab contohnya Al-Islam la yasihu saumul kafir bagi contoh. Tu jadi tidak sah tu. Tapi mestilah ada kenyataan di hadapan bagi contoh. Ustaz, kalau saya bagi contoh satu lagi,
Encik Cakap. Ahmad menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Hmm. Hukum perceraian sah kerana menceraikan isteri dalam keadaan haid, ini yang waktu KDSM dulu lah. Menceraikan isteri dalam keadaan haid hanyalah diharamkan sahaja. Itu makna berdosa. Itu betul. Dia jawab gini. Perceraian sah tapi hukum dia haram kerana isteri dia dalam keadaan haid. Bukan hukum haram saja. Hukumnya adalah sah tetapi haram. Kerana perceraian isteri ketika menceraikan isteri ketika haid adalah talak bid'i bagi contoh. Boleh tak Ustaz, kalau boleh tentang hukum dan hakam ni kita buat satu kesimpulan, kalau dia tidak menepati rukun, dia tidak menepati syarat sah, maka kita bolehlah jawab jawapan dia sama ada sah ataupun tidak sah. Contohnya menyembelih binatang menggunakan pisau yang tumpul. Sah kerana menggunakan pisau yang tumpul makruh. Sorry. Kerana menyembelih pisau sah tetapi makruh. Kerana sunat di dalam sembelihan ialah menggunakan pisau yang tajam. Kita ambil balik sama ada syarat sah, sama ada rukun, sama ada sunat ataupun itu dijadikan sebagai alasan. Ya, betul, boleh. Tapi dengan syarat tadilah saya kata kalau syarat sah ataupun rukun, jadi nampaklah di mananya kita letaknya tidak sah itu kerana rukunnya tidak dipenuhi ataupun syarat sahnya tidak dipenuhi ataupun dan lain-lain lah. Ilah hukum tu tak apalah, kedua ialah hukum. Sama lah juga dengan macam jual beli tu, bermakna kalau dia tidak menepati syarat dalam jual beli tu, kita boleh katalah sah ataupun tidak sah. Betul. Kalau terbatal, bagaimana situasi dia Ustaz? Kalau contoh dalam jual beli, takut keluar juga lah orang macam-macam, boleh buat soalan. Kalau terbatal ni biasanya yang melibatkan kepada jual beli yang contohnya gharar. Nanti kita akan lihat dalam bab muamalat nanti insya-Allah. Okey. boleh. Okay, ada salah lagi? Dulu kita masuk pada tajuk kita sembelihan ni. Okey, soalan kebat ni. Ketika masuk di masjid untuk menggunakan solat Jumaat, Rizal mendapati sekumpulan remaja berbual-bual dan tidak mendengar khutbah yang sedang disampaikan. Okey, apakah yang boleh dilakukan oleh Rizal ketika berada di suatu berkenaan? Okey, kita nak jawab apa? Ada siapa boleh jawab soalan ni? Agak-agaklah hari ni saya pergi solat Jumaat. Saya tengok budak-budak sedang berbual. Apa saya boleh buat? Saya nak tegur dia? Ataupun saya nak marah dia? Ataupun saya pun tupas kaki berborak dengan dia? Atau bagaimana? Ustaz Razi boleh bagi? Ataupun siapa yang mengajar tingkatan 2 mungkin nak respon ke? Saya tak tahulah Ustaz, saya tak salat Jumaat Ustaz. Memang betul. Kerana ni solat Jumaat lama dah tak buatnya. Ustaz, bukannya boleh kita masukkan dekat sini menyatakan situasi, contohnya kalau kita boleh amar ma'ruf nahi mungkar boleh? Itulah. Kita bagi kata kunci dia ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Bermakna kita menegurlah dengan cara yang baik. Ataupun kita mengajak dia terus tegur dengan baik dan mengajak dia untuk menunaikan solat. Tapi konsep dia, jawapan dia ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh? Okey, boleh. Apa yang saya nampak lah. Tapi ayat dia susun lah. Tapi dia punya kata kunci dia yang tu. Boleh. Lagi? Okey, sebab dalam masalah berkata-kata ketika khutbah ni, ketika di masjid untuk menunaikan salat Jumaat, yang dilarang dalam hadis ialah berkenaan bercakap ketika khutbah. Dan bagi seorang sahabat yang berada di sebelah, maka tidak boleh juga berkata-kata walaupun dengan kata diam. Maksudnya sekarang ni dia
orang yang mana duduk dalam khutbah tu, dia dengar orang cakap pun, bercakap, dan dia yang mendengar pun dia tak boleh kata pada orang yang bercakap tu diam. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Jadi yang pertama mungkin kita boleh gunakan isyarat. Macam kita letakkan jari, kita cuik-cuik-cuik ke, kita pun cakap tunjuk dengan jari ke, jangan tapi tak ada cakap, dia katanya sah, uskut tak boleh. Diam tak boleh. Jadi sekarang ni isunya ialah berkenaan makruh ketika solat, ketika di dalam keadaan hendak menunaikan solat Jumaat. Jadi kita sebagai seorang yang melihat perbuatan ini, jadi pertama sekali mungkin kita tak amal ma'ruf tadi, jikalau tidak mampu haruslah kita membencinya dalam hati. Tapi kadang benci je lah. Sedangkan bila dah benda tu dilarang dalam hadis, maka ia menunjukkan sebagai perkara yang tidak baik ataupun nak kata mungkar pun tu pun semacam mungkar lah, sebab bercakap ketika khutbah ni macam tidak beradab lah. Tapi itulah yang orang buat. Jadi apa yang boleh kita buat ialah sekarang ni diam lah. Kita tunjuk dengan jari tu je lah. Yang perbuatan yang munasabah. Sebab betul lah kalau contohnya kalau soalan begini, dia jadi berfokus. Dia tidak lagi terbuka kepada jawapan-jawapan tertentu. Maksudnya kita tak boleh lagi dah. Satu kunci je. Jadi bila satu kunci tu, ialah bagi soalan tingkatan 2 ni okey lah. Kalau tingkatan 4, tingkatan 5, kalau macam ni bentuk soalannya, jadi benda tu bukan lagi benda yang kebat lah. Bukan lagi benda kebat. Sebab itulah saya kata benda mencipta, nak cerita apa, benda tu memang, benda tu dah qat'i. Benda tu dah ada dalam hadis. Nabi kata barang siapa bercakap ketika khutbah Jumaat, maka pahala Jumaatnya lara, faqad lara. Hilang pahala Jumaat tu. Jadi termasuklah sekali orang yang mana berkata diam. Jadi soalan nombor ni bagi saya kalau boleh saya tak nampaklah ianya sebagai satu yang yalah, Wallahualam lah. Mungkin pandangan lain kata dah tinggi dah ustaz ni, macam mana nak jawab soalan ni? Mungkin boleh lah. Tapi hanya jadi macam sempit dia punya skop jawapan dia. Satu je jawapan dia. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia tak ada dah lain. Kenapa dia letak mencipta tu di situ Ustaz? Itulah saya pelik ni. Saya terfikir siapa yang buat. Saya fikir daripada tadi dah, siapa yang guna mencipta ni? Saya rasa saya pernah tengok, tapi saya kata saya belum ni, sebelum saya jadi penulis dulu, saya tak kisah pun, saya tak tahu pun sebenarnya masa saya sebelum menjadi penulis. Bila kita jadi penulis, kita memang terlibat dengan DSKP, kita terlibat dengan macam-macam kan. Tadi bila kita tengok tu, kenapa jadi mencipta ya? Lepas tu barulah saya faham, rupanya bukan mencipta. Buku pelangi ni Ustaz. Pelangi? Dia buku pelangi. Sebab dia duduk di Pelangi. langit ni. Patut soalan kayangan ni sebenarnya. Soalan-soalan kayangan ni, pelangi-pelangi ni. Tinggi. Pelangi. Jadi sebab itulah saya kata, kadang-kadang kalau buku-buku latih, buku-buku rujukan, tak adalah orang petikai. Tapi bila dah keluar begini, nanti orang keluarkan orang viralkan nanti. Jadi benda ni lah yang jadi rosaknya. Macam buku sejarah ke, buku pendidikan Islam ke. Jadi rosak ni. Sebab bila dah ada buku rujukan dan tidak ada QC daripada mana-mana pihak. Ustaz, boleh saya respon sikit tentang mencipta, adakah sama dengan apa yang Ustaz faham lah. Okay. Kerana saya pernah mendengar dah waktu peringkat-peringkat awal dulu bila keluar dalam kebat, jadi kita diberikan khusus untuk mendengar kebat. Jadi bila tahap mencipta ni, apa yang saya dengar kat situ ialah kebolehan pelajar untuk dalam jawapan tu dia boleh mencipta. Maknanya contoh mungkin dia boleh, apa yang saya faham lah masa tu, boleh membuat pantun, boleh mengeluarkan pantun ataupun kata-kata yang macam mengeluarkan peribahasa
Dia lebih kepada macam tu. Bermakna dia punya kesimpulan dia tu seolah-olahnya macam dia mencipta. Apa yang saya dengar dululah. Ataupun Betul. saya Dah betul tu. Tapi dalam agama kita kita dah buat itu resolusi. Dalam pendidikan Islam tak boleh ada mencipta. Memang tak boleh. tak ada ya. Sebab kalau mencipta seumpama kita mencipta hukum yang baru. Sebab itulah jadi ada dalam agama ni kita sampai terhenti sampai menilai saja. Tapi sebenarnya menilai kita pun tinggi dah sebenarnya. Kita dah menilai, itu macam soalan nama ni sebenarnya menilai dah sebenarnya, bukannya mencipta. Mencipta ni seumpama kalau dia boleh buat inovasi yang baru. Kalau RBT tu dia boleh buat satu inovasi yang baru. Itu mencipta. Tapi kalau sekadar pakai Islam ni kita memang terhenti sampai di situ saja. Sampai pada menilai. Jadi kita guna balik apa yang belum tu cakap. Kita tak guna revise belum. Belum revise kita tak guna. Okey. Itu saja. Soalan yang kedua, saya baca soalan ni. Ustaz nak tanya, apa hukum jual beli permainan game Mobile Legend? Kata anak murid, permainan ini boleh melalaikan. Adalah termasuk dalam kategori sah tetapi dilarang atau tidak sah dan dilarang. Jadi, boleh bagi pencerahan tidak? Okey. Dalam masalah ni panjang ceritanya. Kita nak cerita satu-satu daripada rukun jual beli. Tadi kita pergi pada rukun akad sendiri. Kita tak pergi pada rukun jual beli. Kita pergi rukun akad saja. Antara syarat ataupun syarat sah ataupun rukun kepada akad ialah al-mabi'. Al-mabi' ni ialah harga dan juga al-saman dan juga barang yang dijual. Harga dan juga barang dijual. Jadi kedua-dua syarat, dua-dua bagi barang ini, syarat sah bagi kedua-duanya ialah benda yang bermanfaat. Harta dia istilahnya ialah antakuna malan. Iaitu mestilah dalam keadaan bentuknya harta. Jadi harta ni saya dah beritahu sebelum ni, ialah benda yang bermanfaat dan bernilai di sisi manusia. Jadi sekarang ni kalau Mobile Legend, Mobile Legend, dia ni ialah kalau kita kira hari ni benda ni kalau jual ni benda yang memang benda yang berharga lah. Terutamanya hak cipta. Hak cipta tu termasuk dalam hak dipanggil hakul ibtikar. Hakul ibtikar ni ialah dalam masalah benda tu hak dan ianya mempunyai nilai pada manusia. Jadi bila dia ni ada nilai pada manusia, ianya boleh dijadikan barang ataupun boleh menjadikan ia sebagai barang jualan sebab dia mempunyai nilai. Yang masalahnya melalaikan ini sebenarnya ia pada manusia. Macam juga kita kata pisau. Okey. Berapa ramai orang yang menggunakan pisau untuk mencederakan orang lain. Tetapi adakah jual beli pisau itu adakah dilarang? Satu. Saya nak kemukakan contoh ni. Yang kedua. Okey, saya nak tanya kat sini. Siapa di sini yang pelihara kucing? Ada beli kucing? Ada tak? Ada tak ustaz-ustaz ada kat sini yang beli kucing? Saya nak tanyalah, apa hukum jual beli kucing? Ada siapa yang boleh respon? Harus. Harus. Kenapa harus? Sebab kucing ni tak boleh makan. Betul tak? Kucing ni tak boleh makan pun tak boleh. Cuma ada katalah untuk psikologi. Boring-boring cakap dengan orang, cakap kucing. Alah boring dah ustaz cakap dengan anak murid ni. Boring betul tak? Saya cakap kucing lagi best. Jadi belilah kucing seekor. Jadi para ulama khilaf. Beli kucing ni buat benda tu nak makan pun tak boleh. Tapi dibolehkan kerana nilai tadi. Nilai untuk melepaskan stres. Tengok kucing, main kucing. Cakap dengan orang. Terapi minda contohnya kan. Yalah takkanlah setiap hari nak baca Quran. Tengok. Lalulah kita juga main dengan kucing ni. Barulah hilang stres tengok kucing ni lompat. Suka lah. Jadi itulah nilainya. Sama juga dengan Mobile Legend. Saya tak kata saya ni peminat game, tidak.
Tapi saya nak katanya kadang-kadang macam chess sendiri chess. Okey, chess ni ulama khilaf, benarnya khilaf pada ulama. Ada kata haram, ada yang kata halal. Kenapa haram? Kerana melalaikan. Okey, sekarang ni yang melalaikan adakah ia yang jadi pada chess ataupun daripada kita? Nah, yang jadi lalai ni ialah kerana kita, bukan kerana permainan tu. Anda kata kita dah disiplin ke apa ke, datanglah apa benda pun sekalipun, insya-Allah kita tak akan stres, kita tak akan lalai. Sama juga Mobile Legend. Sebab itulah saya ni mungkin mungkin ada sedikit berkhilaf dengan pandangan Mufti KS sebelum ni, Datuk Dr. Zul. Dia mengatakan tentang Pokemon Go. Tentang Pokemon Go baru ni dia kata macam benda tu nak jadi macam ni lah sebenarnya. Tapi saya kata sebenarnya kita nak letakkan sesuatu itu sebagai makruh ke haram ke halal ke. Kita kena kaji dahulu. Kita kena buat set, kita kena kaji dulu. Kalaulah daripada set data kita dapat tu memang melalaikan. Tengok budak-budak yang bermain main Mobile Legend ni, semua Ustaz daripada 100 orang semua tak semayang. Maka bolehlah kita katakan Mobile Legend itu ialah hukum jual belinya adalah sah, tetapi haram kerana menyebabkan manusia dalam keadaan lalai. Dia panggil al-buyu' al-manhi anhu. Jual beli yang mana menyebabkan jatuh pada haram. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Bukan kata kita nak kata hukum Mobile Legend tu sendiri, tidak. Bagaimanakah manusia itu menggunakan Mobile Legend? Sama Pokemon Go. Bila dah mufti wilayah cakap begitu dalam kenyataan isyad fatwanya, akhir sekali apa yang jadi? Datuk Zul telah diserang bertalu-talu oleh manusia, oleh orang Malaysia. Yang ni kita kena elak sebab kita nak jatuhkan satu hukum ni, kita kena tengok dahulu. Adakah semua orang yang bermain game itu ialah lalai? Ada macam kucing dah. Adakah orang semua main kucing tu lalai? Adakah orang yang bermain chess itu semuanya lalai? Jadi kita buat set kajian dahulu. Tengok berapa ramai. Daripada 10 tu, berapa ramai yang lalai. Okey, 9 daripada 10 ialah lalai. Barulah kita kata benda ini datanya ialah 9 per 10 daripada manusia ni memangnya lalai. Tengok macam UPM. UPM buat sebelum ni kajian bagaimanakah daripada sejumlah rasa ramai-ramai daripada manusia ni yang berdekatan dengan surau atau masjid, hanya lebih kurang 30% saja yang solat berjemaah di masjid atau surau. Bila UPM keluarkan data itu, apa yang jadi? Semua menyerang, semua serang data tersebut. Marah. Jadi sebab itulah kadang-kadang bila kita nak berfatwa ataupun mengeluarkan fatwa ni, kita kena belajar satu ilmu yang dipanggil sebagai sosiologi masyarakat. Kita kena faham yang tu. Barulah kenyataan kita tu orang boleh terima, satu. Yang kedua ialah orang tidak berlaku selepas itu tindak balas yang luar kawal daripada manusia. Itu antara nasihat yang pandangan saya sendirilah bila saya melihat dah 2-3 kali ada orang-orang luar yang menyerang tentang kenyataan hukum. Jadi itu tak berapa nak baguslah kita dengar pun tak bagus. Jadi okey, apalah Islam ni, nak main game pun tak boleh. Salah ke saya main game? Jadi kita tak nak begitu. Kalau kita kata okey, permainan game adalah harus tetapi mesti mengikut syarat-syaratnya. Syaratnya pertama, jangan melalaikan. Yang kedua, bila tiba waktu solat, permainan game perlu dihentikan ataupun diperlahankan supaya dapat menunaikan solat fardu. Jadi kita dah tahu dah. Hari ini dalam tempoh PKP ni pula semua orang berada di rumah. Tak tahu nak buat apa dah. Semua tak tahu nak buat apa dah. Takkanlah nak jadi macam kalau first PKP dulu pakai duk nari TikTok dalam rumah tu okey lah awal-awal. Tapi takkan tiap-tiap hari nak nari TikTok dalam rumah. Okey, hari ni TikTok, esok TikTok, lusa TikTok. Allah, jemur penuh dah. Muak dah main TikToknya. Duk nari dalam rumah.
Jadi antaranya alternatifnya kita bermain permainan game. Cuma janganlah sampai kita berbuat seperti mana ada negeri yang membuat permainan perlawanan di antara sekolah. Itu nampak sangatlah kita pula jadi sama tak cerdik. Ada banyaklah lagi yang kita boleh buat sebenarnya. Okey, itu antara cadangan saya. Okey, saya ingat Ustazah Samiah ni saya dah menjawab soalan insya-Allah Ustazah. Ustazah Samiah. Okey. Ustazah. Dah menjawab dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz Razi. Ustaz, kalau duit daripada pemain game tu? Duit daripada permainan game. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Hari ini kita buat perlawanan bola sepak. Kita kutip yuran. Kita kutip yuran kan? Bila kita kutip yuran, bila orang yang menang tu, kita berikan hadiah. Kita bagikan hadiah. Daripada duit yuran tersebut, daripada yuran pertandingan, apakah hukumnya? Saya tak nak bagi yang game tu, saya nak bagi soal yang mana berdekatan dengan soalan tadi. Boleh tak? Hukum dia judi. Ada unsur judi. Memang Ada judi. unsur judi. Sebab dia begini, judi ni secara, kalau nak bagi mudah pelajar kita faham, mudah je. Okey, menang dan kalah sama dengan kosong. Menang dan kalah sama dengan kosong. Maksudnya kalau ada yang menang, mesti ada yang kalah. Itu ialah, dan bila melibatkan wang, bila kita kumpulkan wang, contohnya dalam contohnya ada RM50. RM50. RM50 itu kita berikan hadiah kepada yang menang. Jadi yang kalah kosong. Bila yang kalah kosong, itulah yang menjadi judi. Yang jadi isu sebelum ni dalam insurans yang bukan Islam, yang fakta dalam buku teks KBSM itu memang salah lah. Bila saya tengok jawapan dia kata Al-Maisir itu ada unsur-unsur judi di dalam insurans yang konvensional, ialah kerana syarikat insurans itu melaburkan dalam judi. Dia bukan begitu maksudnya. Maksudnya hari ni bila dalam insurans konvensional, dia akan sebelum dia membuat pengiraan premium, dia akan membuat satu dipanggil risk analysis. Risk analysis itulah yang akan memperjudikan nyawa manusia. Sama ada nyawa kamu ni sampai umur 60 ke ataupun umur 70 ke ataupun bagaimana. Yang tu yang tepatnya mengenai judi di dalam insurans konvensional. Dia bukannya ada unsur-unsur melabur di tempat judi. Dia sekarang ni melabur tempat judi ni bukan syarikat konvensional saja. Kalau kita tengok dalam security majlis Suruhanjaya Security Malaysia tu, syarikat biasa pun ada yang melabur di Genting Highland. Jadi isu sekarang ni bukan isu itu saja. Isunya ialah banyak. Jadi sekarang ni kalaulah contohnya macam mana Ustaz saya nak buat perlawanan di antara murid saya, tapi saya tak nak jadi sebarang judi, tapi saya nak kutip juga yuran penyertaan tu sebab saya nak buat benda-benda lain. Okey, boleh dengan syarat hadiah yang diberikan kepada pelajar mestilah daripada wang yang berasingan. Contohnya sumbangan PIBG. Okey, so PIBG telah menyumbang sebanyak RM500 untuk program kita pada hari ini. Contoh Jadi ustaz-ustazah ambil lah duit tu, buat hadiah. Jadikan dia sebagai hadiah. Duit yang kutipan yuran penyertaan tadi, jadikanlah ia untuk program atau untuk program kita yang akan datang ke, ataupun kita nak jadikan dia sebagai kos pengurusan ke, tak apalah. Jangan jadikan duit yuran itu sebagai ataupun buat minum air ke, jamuan minum selepas perlawanan, kita semua akan dijamukan dengan KFC sebagai contoh. Jadi tak apalah. Tidak mengapa begitu. Tapi kalau nak berikan hadiah kepada orang yang pemenang, maka itulah sebenarnya dinamakan sebagai judi ataupun dipanggil dalam istilah ekonomi dipanggil zero sum game.
Zero sum game ni ialah orang yang menang dapat hadiah keseluruhan, orang yang kalah zero. Jadi itulah yang dilarang di dalam Islam. Jadi soalan itu telah menjawab soalan kepada boleh tak perlawanan dalam perlawanan Mobile Legends ke apa-apa ke, boleh tak diadakan hadiah? Boleh kalaulah duit itu daripada sumber luar. Sumber luar boleh. Kalau sumber daripada yuran penyertaan, tidak boleh. Kerana itulah namanya judi. Ada orang setengah kata itu bukan judi, itu panggil zero sum game. Tak apalah. Jarang orang kita sebut, itu ialah zero sum game. Apa zero sum game tu? Jarang sebenarnya. Jadi banyakkan sebut judi. Dia ada dua, al-qimar wal maisir. Al-qimar wal maisir, dua benda yang seakan-akan sama. Tapi insya-Allah kita akan bincangkan dalam bengkel muamalat nanti. Saya tak nak bincang malam ni, nanti panjang. Saya nak bincang masa dalam hari ini ialah tajuk tentang sembelihan. Sebab jadi sebenarnya kalau saya nak cakap tentang haji, saya tahu dah hari ni mesti panjang ni. Kita bincang buat sembelihan lah, pendek sedikit malam ni. Sebab bila saya tengok ada soalan-soalan yang keluar daripada beberapa GPI pada bengkel teknikal hari itu, tu sebab saya kata bengkel teknikal ni bila dah masuk siri 1, macam-macam dah orang tanya. Masuk siri kedua, jadi siri kedua tu lah yang akan jadi banyak persoalan-persoalan yang akan kita kena jawab. Tengok tak? Sebab tu kalau orang tanya saya, kenapa Nabi Muhammad ni Nabi yang istimewa? Sebab daripada Nabi Adam sehingga pada Nabi Muhammad tu berapa banyak isu yang telah dikumpulkan. Jadi Nabi Muhammad lah yang diberikan ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang terkemudian. Jadi saya tak katalah siri 1 tu tak bagus. Kata tak bagus juga bagus. Siri 1 lah sebenarnya yang memulakan benda ni. Tapi kebaikannya juga akan dapat pada orang-orang yang akan datang. Contoh dalam bab sembelihan. Jangan kata Ustaz, boleh saya masuk lagi tak? Jangan. Penuh dah. Siri kedua tu dah tutup dah. Jangan masuk lagi. Nanti nak tak mana nanti. Orang kata kalau duduk dalam dewan tu, duduk luar dewan pula nanti. Kita kata berilah peluang orang lain pula ya. Jadi jangan risau. Saya akan rakam. Nanti kita akan letakkan dalam grup. Dalam grup. Jangan risau. InsyaAllah. Semua akan mendapat manfaat daripadanya. Okey. Kalau rasa nak masuk tu kena PM saya. Kena PM saya dulu. Sebab ada juga orang kata Ustaz saya masuk hari Sabtu je hari tu Ustaz. Hari Sabtu, hari Ahad je. Sabtu tak dapat masuk. Boleh PM saya balik. InsyaAllah saya reservekan tempat-tempat bagi mereka-mereka yang tak sempat pada siri pertama itu. Yang siri pertama masuk dah itu, bagilah peluang orang lain masuk pula. Siri pertama jangan risau. Orang siri pertama jangan risau sebab saya akan rakam dan saya akan berikan rakaman itu juga pada orang yang siri pertama. Okey. Maksud hukum dan dalil sembelihan ni kita dah terangkan hari itu. Memotong, menyembelih binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halqum dan urat marid. Daripada kitab-kitab, saya pernah ada orang tanya saya, Ustaz, bukankah urat halqum tu urat makan? Sebab dia membandingkan dengan KBSM. Bila saya tengok contohnya kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad ke ataupun buku PSI, Pendidikan Syariah Islamiyah lah kita kata yang paling dekat dengan kita. Pun menggunakan urat halqum ni ialah sebagai urat pernafasan dan yang urat marid ialah urat makanan dan minuman. Cumanya bagi setiap binatang tu tak samalah urat-uratnya. Lembu cara lembunya, kambing dengan cara kambingnya, lepas tu ayam dengan cara ayamnya. Jadi tak sama. Sebab itulah kita letakkan secara umum uratnya adalah begini sahaja. Okey? Biar kita nampak. Okey, wajib. Yang ni yang istimewa yang lain sedikit bila KSM ni, saya kata panel kata wajib tu kenapa? Adakah kalau tengok ayam tu kita sembelih je? Sebab wajib.
Bukan sebab supaya halal dimakan dagingnya. Bagi orang yang nak makan daging saja. Yang tak nak makan daging tu biarlah. Tak payahlah sembelih ayam tu. Ayam tak ada apa pun. Tiba-tiba, Ustaz, dia kata wajib Ustaz. Saya nak sembelih juga ayam tu. Kenapa? Dia suruh sembelih. Wajib sembelih. Tak kena. Yang sembelih tu ialah bila kita nak makan dagingnya. Nanti saya sebutkan beberapa isu daripada buku teknikal yang bengkel teknikal itu saya tak sempat nak jawab secara komprehensif dan juga secara mendetail hukum beberapa persoalan-persoalan pada hari tersebut. Okey. Dalil beres, kita dah bincang. Cumanya nanti kita akan jumpa dengan wal mutaraddiyatu. Ni ada disebut dalam kebanyakan kitab fiqh. Wal munkhaniqah maksudnya tercekik, wal mauquzah yang mati kerana dipukul. Yang ketiga ialah yang mati kerana jatuh daripada tempat yang tinggi. Yang ni yang perbincangannya nanti. Saya nak fokus pada isu di sini nanti. Okey. Hadis daripada Rafi' bin Khadij. Ni man anhara adam. Kita dah bincang dah jelas. Saya tengok di dalam buku PSI pun mengguna az-zabha. Itu dah sebab bila kita lihat balik ada yang menggunakan az-zibha. Maksudnya az-zibha pun boleh. Ada riwayat tapi riwayat tu berbeza-beza lah. Yang kedua ialah az-zabha. Ini ialah perbezaan di antara dua. Okay. Rukun sembelihan. Dalam sebenarnya rukun sembelihan ni ada 4. Untuk pengetahuan semua, rukun sembelihan dalam kitab fiqh ada 4. Tetapi kita ringkaskan jadi 3 disebabkan syarat yang keempat tu sudah masuk kepada di sini. Kepada di sini. Kepada binatang sembelihan. Okey. Syarat penyembelih yang ni jelas. Jadi sini kita dah bincang belum ni. Halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah. Jadi ada yang tanya di sini, sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah makruh ke? Dia tidak ada istilah makruh di dalam sembelihan kanak-kanak dan perempuan. Cuma yang dibincangkan oleh ulama fiqh ialah kalaulah sembelihan daripada kanak-kanak tu, kalau binatangnya besar, contohnya lembu ke, gembau ke, takut-takut nanti tenaga mereka tak cukup untuk memotong urat halqum dan urat marik bagi kerbau dan lembu. Itu saja persoalan dia. Yang masalah sah kalau dah cukup putus urat halqum dan 2 urat marik, tak ada masalah dah, tak kira lah. Laki ke, perempuan ke, siapa ke, tak ada isu dalam ni. Itu bila sampai pada buku yang sebelum-sebelum ni kita questionnaire. Kenapa yang tak boleh? Kenapa yang tak boleh? Okey. Itu saya kata, buku yang dahulu, kita tak tahu, kita bukan nak tolak tapi kita kata mereka lah yang menjadi permulaan. Yang orang yang baru ni lah orang yang beruntung. Sebab kenapa beruntung? Sebab mereka dah dapatlah melihat di manakah perbezaan yang mana yang kitab-kitab dahulu dengan kitab-kitab akan datang. Okey. Melakukan penyembelihan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini juga termasuk di dalam syarat yang keempat. Rukun yang keempat iaitu sembelihan. Dia masuk juga dalam ini. Okey. Mempunyai hayat mustaqirah. Inilah yang kita bincangkan panjang lebar pada hari Ahad yang lepas. Okey, begini. Syarat, kalau boleh tulis sedikit. Hayat mustaqirah ini, ia perolehi dengan cara kita yakin terhadap binatang tersebut. Kita yakin binatang tu memang ada hayat mustaqirah. Kalau ayam tu, contoh ayam dah nampak lembik, dia sakit dah lama, memuyuk, jalan pun slow-slow saja. Jadi adakah kita ni yakin dia ada hayat mustaqirah? Tak ada dah. Kalau dah lembik macam tu, memanglah kita tak yakin dah dia ada hayat mustaqirah. Syaratnya ialah yakin ia mempunyai hayat mustaqirah.
Okey. Kita yakin. Kalau tak yakin tak boleh. Contohnya kalau ayam kena langgar. Kalau kita yakin ayam tersebut mempunyai hayat mustaqirah dan selepas kita sembelih tu, kita melihat alamat yang keluar, yang ada daripada binatang itu ialah hayat mustaqirah dengan pertama, gerakan yang kuat. Yang kedua ialah darah itu memancuk-mancuk keluar daripada ayam tersebut. Maka ia sememangnya kita yakini ia mempunyai hayat mustaqirah. Syarat dia dua tu kena jaga tu. Ni bila saya dapat soalan daripada hari Ahad tu, saya pun buat kajian. Kajian. Rupa-rupanya banyak isu daripada hayat mustaqirah ni dan insya-Allah saya berfikir-fikir pada bulan 9 atau bulan 10 nanti saya akan buat satu bengkel khas yang namanya bengkel isu-isu dalam ibadat. Terutamanya sembelihan, lepas tu di dalam bab haji tak ada lah. Haji tak ada. Dalam bab solat dan juga dalam bab sembelihan, korban pun tak ada masalah, akikah pun tak ada masalah. Biasanya sembelihan dengan sembahyang, contohnya sembahyang Jumaat dan berjemaah. Yang hari itu ramai orang petikai, banyak orang tanya yang ni bagaimana syarat sahnya. Syarat jamak taksir pun, syarat jamak dan qasar pun dalam tingkatan 2. Saya nak tanya sini, ada tak yang mengajar tingkatan 2 sini? Yang mengajar tingkatan 2 ada tak? Ada Ustaz. Ada. Okey, untuk pengetahuan, dalam buku teks tingkatan 2 syarat jamak qasar tu ada sebanyak tak banyak jugalah, ada 2-3 pembetulan yang belum dibuat. Okey. Ceritanya hari tu pihak buku teks dia telefon saya. Dia tanya, betul ke Syekh benda ni? Saya pun tengok. Saya kata, kenapa? Dia kata ada orang tanya masalah lain. Dia tanya isu yang lain. Tanya tentang solat jamak qasar ni, jamak qasar ni kita nak buat di waktu mana? Bila saya semak balik daripada apa yang ditunjuk tu, bukan di situ saja isu dia. Rupanya isunya pada syarat kepada jamak dan qasar itu pun sudah tak kena. Saya minta supaya pihak buku teks perbetulkan dengan segera dia punya fakta-fakta yang ada dalam buku teks tingkatan 2 tersebut. Kalau tidak nanti parah nanti. Jadi parah bila budak nak beramal jamak dan qasar. Nasib baik sekarang ni PKP. Tak boleh bergerak ke mana-mana. Kalau budak bergerak ke balik kampung dan lain-lain, guna buku teks tingkatan 2 tu haru biru nanti jawabnya. Haru biru. Jadi tak apalah, insya-Allah nanti kita di bulan, saya rasa bulan 9 kot. Saya kurang sibuk sikit. Bulan depan kita ada bengkel istilah. Jadi tak boleh dah. Jadi bulan 9 dah. Selain daripada bengkel faraid. Bengkel faraid tu 2 hari. Minta tolong kalau siapa yang nak join tu. Minta isi on-pay. Kenapa Ustaz buat on-pay tahu kan ni? Kena buat on-pay kita. Sekarang ni kan kita nak ke arah Islam itu memimpin. Janganlah kita bagi orang-orang lain pula yang buat benda tertentu. Ni kita harap orang lain yang buat. Kita orang Islam ni tak pernah pun nak cuba benda-benda macam tu. Kita cuba. Kali ni saya nak cuba belaka. Saya nak tengok benda yang mana yang lebih menyenangkan kepada semua GPI. Bila mendaftar. Saya tak nak jadi mendaftar nanti 2-3 kali. Tak nak. Saya nak cuba test yang mana yang lebih mudah untuk ustaz-ustazah mendaftar. Terutamanya bengkel faraid. Yang mana takat ini kalau ikut pada WhatsApp tu ada dekat-dekat dengan 100 dah. Tapi kalau tengok pada on-pay tu baru ada lebih kurang 40-50 orang saja. Jadi saya harapkan kita belajar, kita sedang belajar. Saya belajar, ustaz-ustazah pun belajar supaya nanti kita tak ketinggalan. Kita nak Islam ini memimpin, bukan Islam itu dipimpin. Itu saya punya trademark. Trademark saya bagi. Okey. Jadi hayat mustaqirah tu syarat dia begitu. Kalau rasa nak panjang nanti kena masuk bengkel bulan 9. Nanti saya akan buka nanti bengkel istilah jangan bayar lagi. Saya kalau boleh bengkel istilah tu kalau nak bayar sumbangan pun nanti dulu. Biar habis dulu bengkel teknikal ni baru saya buka untuk bayaran untuk bengkel istilah.
Sama juga dengan baitul faraid. Nanti dulu. Ya, satu-satu. Saya sekarang ni biar ustaz-ustaz tempat dulu. Ibarat booking tempat duduk dulu. Barulah kita boleh lain tu tak apalah, bayaran tu kemudian. Bukannya kita bukan macam mahal-mahal pun kita ilmu agama ni takat kalau boleh lepas bayar bil macam tu je lah. Tak adalah kita. Paling banyak pun kalau paling banyak orang tanya ustaz, berapa ustaz nak ni? Kami nak bayar baitul faraid. Oh lah, jangan risau, tak lebih 50 pun, tak lebih pun. Tak lebih pun 50. Kita macam rate biasa-biasa je. Biasa-biasa kita je. Okey. Hayat mustaqirah jelas. Contohnya yang kedua. Ni isu yang kedua dalam hayat mustaqirah. Bagaimanakah jikalau binatang itu jatuh daripada tempat ataupun tadi al-mutaraddiyah. Jatuh ataupun terlekat di dalam kepala tu, lekat dalam lubang. Ataupun kepalanya tu melekat ataupun jatuh tenggelam, kepala tu tenggelam dalam air. Tubuh ke atas. Masuk dalam selut. Tak boleh maaf ni. Ni boleh lah. Okey. Dalam masalah binatang yang mana contoh yang disebutkan tadi, yang jatuh, yang terlekat ataupun tertindih. Dia lembu tu, dia bergurau senda, akhirnya yang besar menindih binatang lembu yang kecil. Apa yang jadi? Jadi dalam kes-kes yang saya sebut di sini, maka sembelihannya ialah dipanggil bukan az-zabhu tetapi al-aqru. Alif, lam, ain, qaf, ra. Saya tulis. Alif, lam, ain, qaf, ra. Al-aqru. Al-aqru ni ialah sembelihan secara terpaksa. Jadi cara macam mana? Kita cucuk ke dengan pedang ke, kita potong ke, asalkan keluar darah. Al-aqru ni, yang kedua, al-aqru mengambil tempat az-zabhu. Okey? Maksudnya mesti pastikan urat itu, darah itu keluar daripada binatang. Kalau az-zabhu, sembelihnya urat halkum dan marik. Kalau al-aqru, di mana-mana tempat yang dirasakan keluar darah. Kalau tikam keluar darah pun tikam je lah. Kalau dah dalam keadaan terpaksa. Kecuali dalam masalah binatang yang kepalanya tenggelam dalam air. Maka Nabi kata biarkan. Sebab apa? Sebab kalau kita tikam binatang tersebut sekalipun, ditakuti dia mati bukan dengan sebab tikaman kita, tetapi dengan sebab dia lemas di dalam air. Jadi kalau dia lemas dalam air, maka automatik dikira sebagai bangkai. Tetapi dalam masalah tadi, binatang bertindih-tindih. Ini sebab tu seronok. Sebab tu saya kata nanti saya akan buatkan satu bengkel yang baru. Sebab bila dah banyak sangat persoalan tentang sembelihan ni, tadi kita pun seronok kita dengar. Dan bab semayang ke, dalam bab puasa ke, kita akan himpunkan dalam bab ibadat tu, bermula daripada solat, puasa, zakat, lepas tu sembelihan, kita kumpulkan, kita buat bengkel selama 2 hari. Barulah banyak kita punya pengalaman maklumat. Saya pun dapat maklumat yang baru juga. Bila saya dah membaca, saya rujuk 2-3 buah kitab. Contoh dalam masalah al-aqru ni kan. Dalam masalah al-aqru ni, satu malam saya dapat habiskan bab sembelihan 3 kitab. Al-Mu'tamad, lepas tu kita Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, yang mana jilidnya lebih kurang 42, tapi saya ambil bab sembelihan saja. Lepas tu dengan kitab Mu'tamad, lepas tu Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Yang keempat, Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah. 4 buah kitab selama 3 jam saya kaji. Jadi banyak, saya pun alhamdulillah, nasib baiklah ada orang tanya. Kalau orang tak tanya, saya pun tak buat kajian macam tu. Jadi insya-Allah isu-isu yang saya sebutkan tadi tentang masalah okey. Dalam banyak contoh, saya bagi contoh lagi kan. Dalam pergi sana pergi sini. Dah faham Okey. Dalam masalah binatang, kalau tertindih, binatang yang kecil duduk di bawah, binatang yang besar duduk di atas. Jadi kita tikam. Syaratnya ialah binatang itu masih lagi hayat mustaqirah.
Walaupun dia terlekat dalam lubang ke, dia tenggelam kat mana ke, dia tertindih ke mana ke, syaratnya mesti ialah hayat mustaqirah. Sebab apa? Syarat-syarat lain sama. Yang berbezanya ialah putus urat halkum dan marit saja. Masalah yang lain sama. Binatang pun cara hayat mustaqirah pun sama. Sebab apa? Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bura dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam kitab lain saya tak jumpa. Saya cari dalam dalam Muktamad ke, Fiqh Manhaji ke, Fiqh Islam Adilatul ke, Fiqh Islam ala Mazhabul Arba'ah ke, tak jumpa pun isu ni. Yang ada ni satu kitab saja namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dia kata, kenapa kena ayat mustaqirah kena walaupun dalam keadaan al-aqru, supaya darah itu boleh keluar daripada binatang dan menyebabkan daging yang akan dimakan itu ialah segar dan baik. Begitu sekali pandangan ulama. Jadi sebab itulah, walaupun dia terlekat ke mana ke, kalau kita sembelih, tengok binatang tu dalam bila kita dah cucuk pun darah pun keluar sikit saja, dia tak payah makan lah. Sebab darah tu banyak tu, kuman-kuman tu. Nah, jadi takut kita pula yang akan memudar. Kita akan pula yang mudarat. Jadi InsyaAllah pada hari Sabtu nanti banyak isu tentang muamalat yang saya akan perbincangkan. Terutamanya tadi ada satu sahabat saya tadi dia tanya tentang kan dalam unsur-unsur muamalat yang diharamkan di dalam syarak ialah ada 4. Sebelum ni dalam buku teks KBSM ada 3 saja. Iaitu kita ada, kali ini kita ada ialah al-riba, yang kedua al-gharar, yang ketiga ialah al-maisir ataupun al-qimar, yang keempat ialah ad-darar. Ad-darar ni ialah benda yang baru. Benda yang baru dan 2-3 hari ini isu dalam surat khabar ni ialah isu ad-darar di dalam muamalat. Jadi insyaAllah pada Sabtu nanti, pada pukul 2, pukul 3 nanti, kalau yang tak ada bersama-sama dengan saya pada hari Sabtu pagi, bolehlah berehat-berehat dulu. Sebab nanti bila sampai pada pukul 3 dan pukul 3 hingga 4.30, banyak isu-isu muamalat yang saya akan bentangkan. Terutamanya, boleh ke tak jual beli emas secara kutu? Boleh ke tak jual beli emas secara kad kredit? Boleh ke tak kalau kita jual beli saham untuk merosakkan pasaran? Jadi banyak yang kita akan bincangkan pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Itu ialah pada Sabtu. Kalau tanya apa yang sebenarnya nak tanya, apa Ustaz nak cakap apa Sabtu nanti. Sebab ada orang tanya saya. Dia tanya dalam 2 hari ni, dia tanya sebab saya bila dah, perasan tak? Saya dah naikkan dalam Telegram, tiba-tiba saya delete semula. Perasan tak? Sebab saya takut nanti banyak orang tanya gini. Saya pun kata, banyak pula yang tanya nanti. Saya pun delete. Sebab ada orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz nak cerita bab muamalat? Saya tanya, kenapa? Kenapa Ustaz dah tanya begitu? Ustaz lah. Kenapa? Saya tengok daripada Telegram, Ustaz upkan tentang ni, faraid. Faraid nak cerita tentang apa Ustaz? Dia boleh tanya saya. Saya kata, kenapa pula tanya macam ni? Ni mesti orang baru ni. Oh, saya tanya dia, Ustazah ni baru nak ikut saya ke? Baru nak follow ke? Baru jugalah. Saya baru tengok iklan, saya tanyalah. Saya pun kata, kalau baru gini, saya putih ni. Saya ceritalah, satu nanti ada bengkel muamalat. Kata, tak nak lah. Saya tanya, kenapa Ustazah? Ustazah dulu mengaji ekonomi Islam ke dekat fakulti, dekat masa degree dulu? Tak. Maksudnya, saya pun berhenti situ saja. Lepas tu dia pun terus diam. Bila saya tanya begitu, dia diam. Maksudnya banyak yang saya nak katanya, benarnya dalam muamalat nanti, kita tak tahu soalan kebat ni macam mana. Saya tengok satu modul daripada sebuah negeri yang baru hantar dalam hari ni. Saya tengok peringkat Islam lah. Saya tengok lain. Saya tengok negeri Islam tu, tengok soalan dia sama saja daripada buku teks. Dia ambil balik daripada buku teks. Cuma yang tak beraninya ialah bila sampai soalan kebat. Jadi itulah soalan kebat ni.
Jadi bila kita buat latihan macam ni, insya-Allah kita akan dapat sekurang-kurangnya dapat tasawur bagaimanakah yang akan keluar untuk SPM nanti. Okey. Jadi yang ni beres. Yang ni pun beres. Okey. Kita dah bincang dah. Alat sembelihan pun beres. Ni pun beres. Yang ni pun dah. Saya nak pergi kepada di sini. Jadi kita dah bincang dah hari Ahad lepas. Janin yang mati selepas ibunya disembelih, satu keadaan. Yang kedua, mati dalam perut, satu keadaan. Lahir dalam keadaan hayat mustaqirah. Jadi di sini ada tiga perkara. Ada soalan kah? Boleh tak jelaskan an-nahru, al-aqru dengan azabhu? Okey. Sebenarnya isu ni kita dah bincang pada hari Ahad lepas. An-nahru ialah sembelihan, biasanya kita sembelih unta lah an-nahru. Daripada dia, sebab dia an-nahru kita ambil daripada bawah. Dia menggunakan sabit. Sabit yang digunakan oleh orang Arab tu. Gunakan itu untuk disembelih. Dan maka dikatakan sama ada atas ke bawah atau bawah ke atas. Saya pun terlupa lah kaedah macam mana nak sembelih unta ni. Saya pun tak tengok sebab saya ni sebenarnya saya bukan apa, takut pernah tengok orang sembelih ni. Jadi nak buat gambaran tu bagaimana, saya tak berani nak jawab. Nak kata sembelih pada atas nak tengok pun takut. Jadi sebab itulah teori kita tahulah an-nahru ni ialah biasanya sembelihan unta biasanya. Az-zabhu ni ialah sembelihan selain daripada, yang maksudnya binatang yang boleh disembelih secara biasa. Itu az-zabhu. Sembelih secara biasa, az-zabhu. Sembelihan secara darurah dipanggil al-aqru. Dan ketiga-tiga ni ada dibincangkan dalam buku PSI tingkatan 4 ke tingkatan 5. Benda ni ada dalam buku PSI lah. Cuma kita sebenarnya buku pendidikan Islam kita ni lebih detail daripada PSI. Saya pun pelik juga. Kita yang detail sebabnya TSKP tu detail. Patutnya buku PSI itulah kena detail. Tapi kita terbalik. Buku kita pun lebih detail daripada PSI. Tak apalah, saya tak kisah pun sebenarnya. Sebab kita pun suka sebenarnya. Yang detail-detail kita suka. Kita pun dapat banyak maklumat. Okey? Dah okey situ. Kita pergi sana ni. Dalam isu ni ada 3 benda lah. Satu, janin yang mati selepas ibunya. Ada apa? Sekejap. Tak apa. Az-zahbu tu orang perempuan minat lah. Az-zahab. Orang lelaki dia tak minat az-zahab. Az-zahbu tu ialah orang lelaki tak minat lah. Orang perempuan saja minat. Jangan sebut az-zahbu. Sudah orang lelaki kisah lah. Habislah, baru gaji, baru semalam habislah. Itu az-zahabu. Az-zahabu. Kalau az-zabahu, yes. Kita apa? Ajar gurau. Okey. Dimaafkan. Seterusnya, saya nak cerita banyak. Janin yang mati selepas ibunya disembelih. Pertama, maksudnya lepas ibunya mati disembelih, anak dia keluar pun mati. Maka itu halal. Yang kedua, mati dalam perut. Mak dia tu, bila disembelih anak dia sebelah ibu, anak dia dah mati dah dalam perut dia. Pun halal dimakan. Yang ketiga ialah lahir dalam keadaan bukan hayat mustaqirah. Yang ni ada khilaf. Khilaf di kalangan fuqaha, tetapi kebanyakannya mengatakan halal. Sebab harakat masbuh, dia harakat masbuh dengan sebab ibunya telah disembelih. Okey, ini 3 keadaan ni halal. Tetapi andai kata dia keluar dengan hayat mustaqirah. Dengan hayat mustaqirah, tiba-tiba kita biarkan. Maka dia mati. Mati, maka dikira sebagai bangkai. Itu yang isu yang keempat. Sebabnya saya nak jawab ni,
ya sebenarnya ada soalan dari Telegram sebelum ni. Saya tak nak jawab lah. Saya tak nak jawab. Sebenarnya kalau saya jawab pun, saya kata benda ni selesai jelas. Bukannya tak jelas. Tetapi ada orang bertanya juga macam mana soalan ini. Dia sebenarnya isunya ialah kita kena faham ya, buku teks ni ialah daripada DBP. Bila daripada DBP, dia punya struktur ayatnya, dia punya ayat tersebut mestilah mengikut ayat yang diguna pakai oleh golongan munsyid dewan. Walaupun sebenarnya benarnya kita orang pun bila kita tanya dengan DBP, benarnya bila kata penulis buku teks ni pun sebenarnya boleh diangkat sebagai munsyid dewan pun boleh. Tapi kita orang kata tak munsyid dewan ni mesti pandai. Kita ni bab tata bahasa tak faham ni. Kata pemeri apa-apa tak kerti. Jadi saya kata tak layak lah. Walaupun sebenarnya bila dah diangkat sebagai penulis buku teks DBP, mesti dia berkelayakan untuk berbahasa secara secara rasmi. Tapi tak apalah, saya kata tak apalah kalau itu anggapan pun tak apalah, kita terima je lah. Cuma nak katanya dalam mana-mana ayat, contohnya kenapa ayat ni keliru sangat ya? Ayat ini mengelirukan. Contohnya macam bab ni janin lah. Janin aku tanya sebab kata inilah struktur bahasa Melayu. Jadi kita tak adalah nak tulis dalam bentuk bahasa kita, bahasa pasar. Jadi kenalah ikut struktur bahasa Melayu. Jadi yang telah diperbetulkan oleh munsyid dewan ialah beginilah strukturnya. Dia kena ada bentuknya begini. Dia punya subjeknya, predikatnya, wallahu alam. Jadi sebab itulah ada tanya salah ni. Salah. Sebab apa, dia baca pun tak faham. Sebenarnya dah betul, tapi sebenarnya cara penyampaian tu maksudnya kita kena lihat balik daripada struktur bahasa Melayu. Itu jawapan daripada DBP. Yang ni selesai. Okey, yang nombor ni 3 saja. Asalnya pada awalnya saya buat tiga ni ialah semuanya ialah syarak tapi ditegur oleh pihak panel. Jadi kata mesti ada syarak dan sains. Jadi yang pertama ni jelaslah daripada hukum syarak, daripada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Lepas tu daripada Ar-Rawdah. Lepas tu macam-macam lagi lah. Banyak saya kutip daripada nak jadikan satu ayat ni kita refer beberapa buah kitab nak bentukkan satu ayat yang mana ianya boleh dipakai. Yang penting sekali membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua ialah menghindarkan diri. Ini daripada jurnal. Saya benarnya cari balik jurnal ni. Jurnal yang telah ditulis oleh Allahyarham Profesor Ahmad Yaakob daripada UPM. Profesor Ahmad Yaakob dia buat kajian yang halal UPM tu, kenapakah Islam mewajibkan sembelih kerana darah yang ada dalam binatang tu iaitu darah yang boleh menyebabkan kerosakan ataupun berbahaya kepada manusia. Okey. Pernah tak dengar dahulu kisah cerita tentang ada umat Islam ni yang memelihara anjing. Dia kata tak ada masalah. Ni kita bincang sikit. Sikit ya, last. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan anjing itu ialah najis mughallazah. Dalam mazhab lain, contoh ada mazhab yang mengatakan dianya bukannya adalah najis mughallazah. Contohnya mazhab Maliki. Okey. Satu kajian, saya pun kata kenapa mazhab Syafi'i kata najis mughallazah? Adakah Imam Syafi'i ni hanya berpandukan kepada hadis yang mana ada anjing di bawah katil Rasulullah yang menyebabkan malaikat tidak boleh masuk ke dalam rumah. Okey. Jadi hadis itulah yang menjadi pertikaian, menjadi khilaf di kalangan fuqaha. Ada kata
Nabi pun tak menyebut. Yang disebut dalam Al-Quran ni hanyalah anjing ada babi saja. Yang lain tidak ada. Jadi bagaimana pula dengan anjing? Jadi anjing ni mazhab Syafi'i yang mengatakan najis mughallazah. Kenapa pula? Jadi kita kata bagaimanalah orang-orang yang mujtahid ni dia tengok Quran saja ke hadis saja? Rupa-rupanya ada kajian daripada sebuah jurnal daripada universiti di negara Thailand yang mengatakan bahawasanya najis yang berada di tubuh anjing yang mana jumlahnya ialah agak-agak lebih kurang 200,000 ke atas, yang mana berbahaya jika terkena kepada manusia. Dia tak bahaya pada dia, bahaya kepada manusia jikalau contohnya menyebabkan kelukaan dan lain-lain. Jadi saya kata, patutlah Imam Syafi'i kata najis mughallazah dan mesti dibasuh dengan menggunakan salah satunya ialah air tanah. Sebab najis yang ada pada anjing tersebut mati dengan sebab air tanah sahaja. Jadi tengoklah, orang yang nak mengeluarkan fatwa, orang yang nak berijtihad, dia mesti mahir semua ilmu. Jadi saya tengok sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnul Haji. Nama pelik kan? Syekh Ibnul Haji dia tulis sebuah kitabnya lebih kurang 3 jilid. 3 jilid kitab yang mana mengandungi semua jenis ilmu yang ada di dunia pada hari ini. 3 jilid kitab. Termasuklah ilmu sains dan lain-lain. Jadi seorang yang hendak menjadi mujtahid macam Imam Syafi'i ni, sekurang-kurangnya dia mesti menguasai sekurang-kurangnya 30 jenis ilmu. 30 jenis ilmu yang berlainan. Jadi kita ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. 6 saja paling banyak lah. Jadi kita tak boleh, kita tak berkelayakan untuk menjadi orang yang berijtihad. Jadi sebab itulah, jadi cara nak selamat bagaimana? Kita refer lah kepada orang-orang dahulu. Mesti ada sebab. Macam ni lah nombor 2 ni. Dan kuman yang ada di dalam binatang bila masuk ke dalam tubuh manusia dia akan lebih menjadi bahaya. Yang itulah yang jadi nombor 2. Sebab itulah binatang yang terlekat ke apa ke, mesti kita pastikan darah yang bila kita dah cocok dengan pedang ke apa ke, darah mesti keluar daripada tubuhnya dan menyebabkan darah tersebut keluar habis daripada daging-dagingnya. Barulah kita boleh makan. Kalau tidak, kita takut nanti darah tersebut masuk dalam tubuh badan kita yang menyebabkan penyakit kepada kita pula. Okeylah, terakhir, mempercepatkan proses kematian yang disembelih. Ini saya terangkan di dalam bengkel pada hari Ahad lepas, iaitu kajian daripada sebuah jurnal daripada negara Jerman. Negara Jerman yang sebelumnya isunya golongan-golongan orientalis ke WWF ke, yang mengatakan bahawasanya sembelih cara orang Islam ni ialah pembelihan yang paling kejam, iaitu dengan menyembelih dan memotong urat halqum dan marik. Dia kata paling yang bagusnya renjatan elektrik, batu dengan cara macam mana dan lain-lain lah. Sebab itulah golongan-golongan macam ni, hak asasi manusia ni, dia marah kepada undang-undang syariat Islam kerana masalah jenayah kerana kesalahan, contohnya bunuh. Dia tak nak adanya ialah hukum pancung. Dia nak cara lain. Contohnya renjatan elektrik ke ataupun gas beracun ke. Tu tak apa. Walaupun gas beracun tu azabnya lebih daripada hukum pancung. Tapi dia nak yang tu juga. Jadi kita kata pelik manusia ni. Benda yang cepat tak mahu, nak benda yang lambat-lambat yang menyeksakan. Dia tak tahu bahawasanya bila kita sembelih binatang tu, maka urat yang menyambung, urat dipanggil urat reseptor kepada kesakitan tu tidak bersambung lagi dengan otak. Bila tak bersambung dengan otak ni, maksud bila dah putus, maka otak tu tak boleh menjana lagi kesakitan. Sebab itu dia boleh cepat mati. Sebab itu mempercepatkan proses kematian binatang yang disembelih. Itulah fakta yang saya dapat
daripada Jaiz dan juga saya ambil juga daripada sebuah jurnal tapi asalnya bahasa Jerman tapi saya telah cari ada yang translate ke dalam bahasa Inggeris. Jadi rumusan daripada setebal lebih kurang 20-30 muka surat jurnal tersebut tu je lah. Mempercepatkan proses kematian binatang yang disembelih. Jadi kalau ada soalan, 1-2 soalan boleh tanya. Ustaz, Ya, saya. boleh tak Ustaz terangkan tentang alat sembelihan pada syarat sah dengan perkara sunat tu? Okey, kita pergi balik. Okey, ni atas. Okey, alat sembelihan. Kecuali kuku, gigi dan tulang. Okey, kenapa kuku, gigi dan tulang? Padahalnya, kalau ikut orang Arab dahulu, mereka kalau nak sembelih, mereka sembelih kalau burung kecil-kecil tu guna kuku je. Kuku kita ni pun tajam sebenarnya. Kalau ikutkan, kuku kita ni tajam. Dan boleh melukakan binatang-binatang yang kecil. Tetapi, yang ketiga-tiga ini tidak dibolehkan kerana terdapat sebuah hadis yang mana mengatakan, hadis sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ma'an harad dama ni panjang sebenarnya. Tetapi kesimpulannya yang kita buat ialah setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah maka makanlah. Tapi sebenarnya hadis ni panjang. Daripada hadis inilah maka dari kita buat kesimpulan alat sembelihan yang dibenarkan ialah alat-alat yang boleh melukakan. Yang mana yang boleh melukakan dia boleh menjadi alat sembelihan. Tetapi kecuali kuku, gigi dan juga tulang. Jadi boleh ke Ustazah? Ke ada kat mana lagi yang rasa-rasa? Kalau kita gunakan ayat untuk syarat sah ni alat yang tajam tu maksudnya sunat lah tu. Kalau Sebab okey, teruskan. kalau dalam buku KBSM yang lama kan, syarat sah sembelihan tu pada alat ditulis alat yang tajam. Ya, alat yang tajam ni tak kena sebenarnya. Tapi yang kenanya ialah betulnya yang boleh melukakan. Maksudnya alat tu dalam kitab dia menyebut alat yang mana allazi qata'a bihi, yang boleh memotong. Kalau kita tengok contohnya kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ya. Al-Fiqh Al-Manhaji pun sekejap saya tunjukkan. Ada masa sikit lagi ke? Ataupun dah rasa-rasa dah penat dah ke malam ni? Boleh kita pergi lagi? Boleh InsyaAllah ya. Saya nak tunjukkan syarat sebenarnya yang diguna pakai di dalam alat sembelihan. Sekejap, saya nak tunjuk mana. Ni, betul dah ni. Sekejap. Sebab bila saya tengok syarat yang sebelum ini, saya rasa agak macam, yalah kita bila kita tengok dalam buku teks ni, kita tak tahulah ianya ialah ada fakta-fakta yang mana mungkin kita boleh query balik. Query balik sebab ada fakta yang amat yang boleh mengelirukan. Contohnya macam ni lah Ustaz tanya tadi. Okey. Kita tengok. Ni betul dah ni. Ni. Okey. Ni dia. Ni, sekejap. Saya share balik. Kita stop yang ni. Kita ambil semula yang lain. Okey. Jelas ni. Asy-syartul awwal an takuna al-alah mimma yajharu bihiddihi. Mana-mana alat yang mana yang boleh melukakan dengan sebabnya ia tajam. Jadi kalau kita kata alat yang mana tajam saja, jadi ia sebenarnya bukan sebab tajam tu. Sebenarnya ialah sebabnya boleh melukakan. Sebab ada alat yang mana tidak tajam tetapi melukakan.
Tetapi hukumnya adalah harus. Tapi makruh lah, maksudnya makruh lah dia punya sembelihan tu. Contohnya macam rofos, tembaga sebagai contoh. Boleh. Ataupun qasbun. Kita kata tu apa, buluh tu. Boleh. Ataupun zujaj, kaca. Kaca. Hajrun ni ialah kita kata batu. Batu ni sifatnya ialah bukan tajam pun. Dia tak tajam. Tetapi dengan sebabnya ia boleh melukakan, maka ia boleh dipakai. Tetapi kalaulah alat tersebut bukannya tajam, maka hukumnya adalah makruh kerana menyiksa binatang. Jadi syarat utamanya ialah mestilah melukakan. Tetapi fala tatimu zazkiyah bima yuqtal radkhan bisiqlihi. Maka tak boleh kalau sembelihan itu dengan sebab mati kerana berat. Mati kerana kekuatan. Contohnya kita ambil batu, kita hempuk kepala binatang tu. Tak boleh. Syaratnya ialah mestilah dalam bentuk boleh mencederakan. Sebab itulah buku tak kita kali ini, kita tak guna lagi alat yang tajam. Sebab ramai orang fikir bertanya, alat tajam. Alat tajam ni macam mana? Tajam tu ialah mesti adakah ianya semata-mata pisau ke? Bila tajam, maka kita akan nampak pisau. Batu macam mana batu? Boleh tak? Boleh. Sebab dia syaratnya melukakan. Barulah bila kita bincang balik dengan panel, maka panel kata yang itulah antara benda yang perlu, yang banyak query di dalam buku teks KBSM sebelum ni. Boleh? Boleh Ustazah? Okey, boleh Ustaz. Baru jalan. Alhamdulillah. Yang lepas tu lepas lah. Afallahu amma salaf. Okey. Sebab tu kalau tengok buku teks KBSM penyembelih, ada perasan tak dia tulis antaranya tidak dalam ihram haji dan umrah? Ada perasan tak KBSM? Ada. Syarat tu lagi dahsyat, yang tu boleh menyebabkan jatuh akidah. Lagi pening kepala. Jadi saya kata, apalah benda lepas-lepas lah. Yang mana yang sekarang ni kita dah buat benda bengkelnya dengan itu. Antara tujuan saya buat bengkel ni, kalau ada kesalahan dalam buku teks KSM, saya akan minta supaya untuk diperbetulkan dan semua kita dapat pembetulan nanti. Tak adalah macam orang dulu, mana ada nak pembetulan. Sayang. Kenapa boleh membatalkan akidah? Sebab, dalam masalah penyembelihan, bila kita belajar bab haji, antara larangan ihram ialah membunuh binatang ataupun menyembelih binatang. Tiba-tiba, tapi dalam bentuk sembelihannya itu adalah sah. Tetapi dalam buku teks KBSM ni, bila diletakkan di bawah syarat sah penyembelihan, sembelihan itu tidak sah dan tak boleh dimakan. Berbeza dengan pandangan ulama jauh. Sang ulama kata boleh makan, tapi orang yang menyembelih tu kenalah bayar dam. Dia kena bayar dam. Sebab tu tanya Ustaz, kenapa tahun ni tak ada dam macam kata 4 dahulu? Allah, budak-budak kita penat nak hafal. Dia nak nanti bila sampai di masa dia nak haji nanti, dia belajarlah tentang dam ni. Sekarang ni kita tak payah cerita bab dam. Kita cerita bab larangan ihram dulu. Kita sekarang ni banyak cerita tentang larangan, hukuman. Padahal kalau kita belajar, kenapakah fiqhul jinayat itu, dalam kutub sama, kenapa fiqh jinayat berada di paling akhir sekali? Dia tak berada di awal. Ustaz, cara kita nak mendidik masyarakat ni, kita kena cerita dulu hukuman. Kita cerita dulu, orang buat begini, kena bunuh. Kena buat begini, potong tangan. Baru kita cerita bab ibadat. Tak betul. Islam mulakan dahulu dengan pendidikan, sembahyang, lepas tu dengan muamalat, lepas tu dengan menekahat. Tak dengar juga, tak jalan juga. Nak ambil juga harta orang. Kita dah cakap, kalau nak ambil, jual beli. Kalau rasa-rasa tak tahan, rasa-rasa nak belaki, belaki. Jangan duk buat benda lain. Tak dengar juga, barulah kita pergi pada sistem jenayah. Jenayah itulah kemuncak kepada apabila manusia tidak boleh kontrol diri mereka.
Tu antara hikmat yang disebut oleh para ulama. Kenapa dalam kitab fiqh tu jinayat ni berada di paling akhir. Jadi sebab itulah dalam masalah yang Ustaz Haji tanya tadi. Jadi kita kita cerita larangan. Masalah dam tu kita cerita belakang lah. Bila dia buat haji nanti, dia belajarlah dam ni begini-gini. Lagipun tak ada siapalah nak kena hafal dam ni dan tertib wa taqdir dam. Banyak tu. Kita sendiri pun tertukar-tukar rasanya kena buka balik buku. Jadi sebab itulah kita tak masukkan tahun ni. Sama juga dengan an-nafar. Orang tanya, kenapa tak ada tahun ni nafar? Allah, nafar pula. Nak kena nafar. Nak kena cerita tahallul lagi, nak cerita nafar lagi. Jadi, berapa muka surat pula buku tet nak kena tambah nanti. Banyak lagi isu kita nak kena cerita. Jadi sebab itulah cerita tahun ni, kita tak ada cerita lagi bab dam. Tetapi isu yang Ustaz tanya tadi, kenapa? Kerana kalau dikata sembelihan itu berada dalam syarat sah, maksudnya orang ihram haji dan umrah ni sembelihannya tidak sah dan menyebabkan bangkai. Nampak tak Ustaz? Ustaz? Nampak tak? Apa yang implikasi daripada kenyataan buku sebelum ini? Nampak tak? Bila dah tak halal, maksudnya tidak halal, seumpama dia diletakkan di bawah penyembelihan bukan kerana Allah. Saya pun tak tahulah datang daripada mana pula tiba-tiba adanya sembelihan orang ihram ni tak boleh. Dia bukan masalah tak boleh tu kerana syarat sah, tetapi ianya ialah perkara yang dilarang semasa ihram haji dan umrah. Jadi sebab itulah kita amat berhati-hati. Kita amat takut kalau jadi begini, maka dia akan bayangkan beberapa generasi yang akan menjadi menerima fakta yang salah. Contoh kalau KBSM ni Ustaz. KBSM ni mula tahun bila? Saya mengajar tahun 2004. Siapa yang sini masa dia mengajar KBSM, dia mula-mula sekali mengajar KBSM, ada tak sini? Tahun bila KBSM buku tek tu? Ada siapa-siapa kat sini? Ada baru lagi. 2004 ke Ustaz? 2004 tu, kira saya rasa belum tu ada lagi kan KBSM. Dia buku tek tu 2003 Ustaz. 2003 saya baru tak masuk lagi lah. Saya masih lagi belajar KPLI. Jadi bila masuk tu, jadi kita agak kejut lah. Saya macam mana buat jadi ni? Jadi bayangkan kalau 2003 sehingga tahun 2020, berapa tahun lebih kurang 17 tahun lah generasi duk pakai benda tu, yang mana yang kalau dia pergi haji, dia pergi umrah, Masya Allah, banyak dah fakta yang telah kita kena perbetulkan semula. Jadi saya harap benda ni jelas di kalangan kita semua. Dan insya-Allah pada hari Sabtu nanti, siapa yang ada masuk bengkel bengkel teknikal yang pertama tu, kita berjumpa balik pada bengkel teknikal, bengkel muamalat yang bengkel muamalat siri pertama pada hari Sabtu nanti, insya-Allah taala. Okey. Ada lagi soalan tak? Satu lagi saya terima. Last sebelum kita bersurai. Oh, tak ada dah. 1, 2, 3. Tak ada. Okey semua. Alhamdulillah dapatlah kita menyelesaikan tugasan kita pada malam ini. Pada perancangannya ialah tajuk haji dan umrah, tapi saya nampak bahawasanya bila saya tengok soalan-soalan tadi, bagus. Macam tu baguslah. Tanya soalan dulu. Bagi soalan dahulu, boleh kita bincang, kita cocok. Ustaz Razi, malam ni kita buat talaki kejap. Okay, Ustaz Razi pun dah akan siapkan semua. Jadi insya-Allah malamnya barulah kita boleh buat perbincangan bentuk-bentuk yang ilmiah macam ni. Yang inilah insya-Allah kita harapkan benda-benda yang baik itu dapatlah kita sampaikan kepada anak-anak murid kita, insya-Allah, dan kita harapkan supaya fakta yang kita berikan itu ialah sahih dan juga betul. Dan juga insya-Allah dapatlah dia sama. Ada satu soalan Ustaz. Okey, soalan kat mana? Tak nampak. Ada soalan kat mana? Okey.
Apa maksud gadis 922 iaitu dengan menyebut nama Allah? Apakah maksudnya membaca basmalah? Okey. Okey, soalan nombor ni Ustaz Aiduddin daripada Jengka ni, SMK Jengka. Jengka 6 ke Jengka 2 saya tak ingat dah. Tak apalah. Menyebut nama Allah tu telah ditarifkan oleh para ulama ialah dengan kita berniat sembelihan itu ialah kerana sesuatu yang halal. Maksudnya saya sembelih ni kerana kita ni nak makan daging ke Allah. Banyak cerita kat sini lagi ni. Okey. Saya nak tanyalah Ustaz Azam. Sebab ada kaitan dia tanya. Apakah niat tu? Apa maksud niat? Sebab dia kata tadi fakulu mimma zikirasmullah, dengan menyebut nama Allah. Jadi menyebut nama Allah ni biarlah ada kaitan dengan niat. Okey, di sini. Di sini ialah ada kaitan dengan niat. Di sinilah yang membezakan baik binatang yang halal dimakan dengan binatang yang tidak halal dimakan. Jadi orang yang pergi ihram haji dengan umrah ni, dia bukannya sembelih kerana nak menyembah berhala. Dia menyembelih. Maka kalau diikutkan bila dia sembelih tu, maka hukumnya sahlah sembelihan dia. Cuma dia kena bayar kifarat, bayar dam. Kalau dia yang tak boleh dimakan ni ialah benda yang sembelih tu kerana benda yang lain. Contoh nak buat persembahan kepada patung ke apa ke. Itulah yang menyebabkan kepada tidak halal. Okey, Ustazah Nurihan. Ada apa? Nak jawab soalan apa itu niat ke? Ke salah tekan ni? Okey, teruskan Ustazah. Ada apa Ustazah? Okey. Okey, saya nak tanya dulu. Apa maksud niat? Niat sembahyang. Apa niat? Saya tak nak dengar niat tu di hati. Apa tu niat sebenarnya? Ma huwa niyah. Ma hiya niyah. Ma hiya an-niyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam banyaknya. Kita kan. Saya cuba. Yang niat tu iaitu Allah terlupa lah dah. Tak apa. Ingat balik. InsyaAllah. Memaksudkan sesuatu berserta dengan perbuatan. Memaksudkan sesuatu dengan perbuatan. Itu dia punya tarikh. Bagaimana caranya? Okey, tarikh tu jelas. Sebenarnya dah jelas. Sebenarnya tarikh tu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi itu jelas. Tapi isunya sekarang ni contoh. Saya bukan nak apa-apa tahu Ustaz. Saya sendiri pun masa saya berumur 17 tahun, 18 tahun, bila saya masuk belajar di pondok, baru saya tahu niat ni apa. Selama ini, saya dah anggap, bila kita Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu isyak kerana Allah Ta'ala. Kita ingat dalam hati. Itu bukan niat. Tok Guru saya sampai katok lantai lah, tepuk lantai. Salah tu. Mu sembahyang lagu mana sebelum ni? Ibarat gitu. Allah Akbar. Berapa lama dah? 17. Masa tu umur 18 tahun. Berapa lama dah saya dah amal macam tu. Umur saya 18 tahun lah. Barulah saya dah ubah. Barulah kita tahu ni bukan niat ni. Sebab itulah nanti bulan 9 barulah saya nak buat bengkel isu-isu ibadat di dalam sembahyang. Silakan saya tahu dah anak dah manggil kau tu. Nak manggil dah anak. Boleh. Tak apa, kita ada rakaman nanti. Bulan 9 nanti baru free, barulah saya boleh buat bengkel tentang isu-isu dalam ibadat. Kita baru nak cerita bab niat.
Selama ini semua duk kata saja aku sembahyang fardu isyak fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Taala. Ingat dalam hati itu namanya niat. Tok guru saya kata itu bukan niat, itu namanya lafaz niat dengan hati. Tu dia. Tu bukan niat. Nak kata mazhab Hanafi pun tidak, mazhab Hanbali pun tidak, Maliki dengan Syafi'i lagi jauh. Tok guru saya kata gitu. Allahu Akbar. Nasib baik belajar. Nasib baiklah Allah buka pintu hati tu umur 18 tahun nak masuk pondok. Jadi boleh ngaji. Alhamdulillah masuk sambil-sambil masuk U tu, masuk coti-coti tu masuk pondok. Jadi ngajilah dengan Tok Guru. Nah, jadi itulah isu sebenarnya yang berlaku. Kenapakah sembahyang kita ni kita tak rasa tak khusyuk? Saya dah buat dah ustaz, saya dah semaya, saya dah ingat dah. Saya dah ingat, saya kata bila saya baca Fatihah saya fahamkan maksud dan lain-lain. Tapi masih lagi dalam tempoh semaya tu ada juga tempat-tempat yang saya masih lagi tidak khusyuk. Kerana tadilah, kerana kita keliru dalam beberapa perkara asas dalam ibadat, terutamanya masalah niat. Saya tak cerita lagi kenapa tak khusyuk. Tak khusyuk ni bukan isunya ketika solat, dia berlaku sebelum solat lagi sebenarnya. Dia kalau kita kata, kita kena faham lah apa kita baca. Faham betul kita kena faham apa yang kita baca. Tu hak molek. Tetapi kalau dah hati serabut, hati dah tak tenang, macam mana kita nak semaya, nak khusyuk? Jadi isunya sekarang ni bermula daripada sebelum daripada solat lagi benda tu. Jadi lama dah saya buat kajian ni, saya kata kenapa semaya tak khusyuk? Kerana tak faham ke? Kerana tak jelas ke? Bukan. Tok Guru kata bukan itu isu dia sekarang. Isunya permulaan daripada sebelum solat lagi kita tidak khusyuk. Jadi apa khusyuk sebelum solat tu? Itulah saya kata nanti kita nak bincang di dalam bengkel isu-isu ibadat. Saya tak naklah tak buat kata bengkel smart solat. Kenapa smart solat? Maya dah kan belum ni. Jadi kenapa nak smart solat? Kita buat isu-isu dalam ibadat. InsyaAllah. Jangan gusar ya ustazah. Masa panjang lagi insyaAllah. Kita doakan supaya kita boleh bertemu lagi. Bulan 8 ni dah tulis nak ejah ada masanya. Bulan 9 baru kosong balik. Tu saya dah lancar-lancarnya isu-isu ibadat. Jadi masalah niat tadi adalah dia punya caranya yang disebut oleh para ulama. Barulah dianya dinamakan sebagai niat. Kalau saya nak jelaskan malam ni, jawapannya ialah pukul 12 malam lah baru habis. 12 malam lah baru habis. Jadi saya simpan dahulu. Nanti insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan bincang lagi ya. Jangan risau, jangan takut nanti. Bolehlah kita bertemu lagi. Nanti dalam bengkel ibadat nanti bolehlah bawa anak-anak murid sekali boleh insya-Allah. Ya. Murid kata 1 ke, murid kata 2 ke, murid kata 5 ke. Kita masukkan sekali, kita buat bengkel isu-isu dalam ibadat. Ya, tapi jangan lebih daripada 300 orang lah. Setakat 200 tu boleh lah, 300. Nanti tak sempat orang tu tanya, tak sempat saya nak jawab. Okey, insya-Allah. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah kan? Kalau ada soalan tu tanya dalam grup kita. Q&A. Siapa-siapa yang belum masuk lagi dalam grup Q&A, sila dapatkan link tersebut daripada mana-mana sahabat-sahabat kita yang lain lah. Mungkin dia pun dah simpan dah grup Q&A tu. Masuk dalam grup tu bolehlah tanya-tanya persoalan-persoalan tentang agama. Kalau tak boleh, saya tak jawab melalui voicemail, mungkin saya akan jawab contohnya buat grup talaki macam ni, kita akan ada ketak taklim, majlis taklim kejap. Lepas tu kita urai. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan membaca tasbih surah wal asri dan tasbih kafarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tanya dalam grup Q&A ya? InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan jazaa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.